Hai, Assalamualaikum. Nama saya Denny Fitri Hakimi bin Kapli. Nombor matrik saya 01DDT21F2079. Hari ini saya nak menerangkan cara kira subnet mask, custom subnet mask dan IP address dalam satu network. Okey. Jadi, dekat sini kita boleh lihat satu topologi. Okey, satu topologi di mana dia bagi 7 local area network. Ipoh terbagi kepada 3 local area network. Melaka 1 dan Selangor ada 3. Untuk masing-masing local area network, dia ada bagi host yang tersendiri. Bagi LAN I1 dia bagi 450, I2 240, I3 90, LAN M 190 untuk Melaka. Untuk Selangor pula LAN S3 140, LAN S2 390 dan 650 host untuk S1. Jadi dekat sini kita boleh jadi rujukan, dan dia bagi juga table. Untuk Ipoh network address dia 172 ini, untuk Selangor 172.30.1.0 dan Melaka 172.40.16.0. Jadi ini semua kita akan masukkan bila kita nak kira nanti. Jadi terus jom kita pergi cara mengira custom subnet mask. So jom kita terus cara mengira custom subnet mask. So untuk Ipoh tadi kan dia kita dah dapat tengok setiap local area network dia bagi beza-beza host. Jadi untuk network address bagi Ipoh, LAN I1 dia bagi 450 host. So ni 450 host. 450 host, 2 kuasa 9 yang boleh mencukupi 450 host. Kalau 2 kuasa 8 dia kurang. So kurang kita tak boleh nak ambil. Kita kena ambil lebih daripada 450 host. So jadi 209. So kita akan dapat 2 kuasa 9 kita akan dapat 512. So dia lebih daripada 450. So kita boleh ambil. Jadi ni network address ni mana kita nak dapat. Network address ni kita dapat daripada tadi table yang dah bagi dekat soalan tadi. Dia ada bagi table kan. So kita ambil je copy daripada situ. Lepas tu kita letak network address dia untuk Ipoh. Right. And then macam mana nak kira custom subnet mask? Cara nak kira custom subnet mask ni, first kita kena tengok dekat sini 9. So maknanya 9 sama dengan 90. So kita letak 1 sampailah make sure kosong ni ada 9. Letak 1 lepas tu kita make sure kosong ni kena ada 9. Macam tu lah. Kalau sebab sini 9, so kita kena kosong kena ada 9. Lepas tu lepas kita dah dapat kita kena convert dia, tukar kepada hexadecimal. Lepas kita dah tukar dia kepada hexadecimal, dia akan jadi 255.255.254.0. Nombor 2, untuk cari number of value host, 2 kuasa 9 ni yang kita dapat tadi ni sama dengan 512. Lepas tu tolak dengan 2. Ini formula dia, okey. Formula untuk cari number of value host memang kena tolak dengan 2. So kita akan dapat 510. Number of subnets pula 2 kuasa 7. Kenapa 2 kuasa 7? Sebab dekat sini kita dapat kita kena tengok kat sini. Faktor yang ketiga. Faktor ketiga ni dia ada 7 1 tau. Kalau macam ni ada 8. Ni ada 8. Tapi ni ada 7 je. So kita kena letak 2 kuasa 7 sama dengan 128. Itulah kita dapat number of subnets. Untuk range ni dia ada 2 cara. Yang pertama kita ikut formula. Formula dia akan formula dia 256 tolak dengan total satu yang ada kat sini. Min macam 2 kuasa 7, 2 kuasa 6 tambah. Lepas tu kita dah dapat, kita tolak dengan 256 tolak dengan hasil yang kita dah dapat ni. So kita dapat 2. Ataupun lagi satu cara mudah, kita tengok nombor 1 yang terakhir, yang paling belakang. Lepas tu nombor 1 yang terakhir ni berapa? Cara kira dia macam ni. Ni 2 kuasa 7, 2 kuasa 6, 2 kuasa 5, 2 kuasa 4, 2 kuasa 3, 2 kuasa 2, 2 kuasa 1. So 2 kuasa 1 sama dengan 2. Itu cara mudah. Tapi lebih nak cantik kita buat macam ni lah. Lepas tu addressing scheme ni
kita nak dapat network address dia, kita ambil je balik dari atas ni, kita letak. Lepas tu kita kena tambah dengan 2. Setiap subnet 1, subnet 1 tambah 2, subnet 2 tambah 2. Sebab apa? Sebab range dia 2. So 16 tambah 2 18. So terus je. And then broadcast address. Broadcast address ni hasil tolak daripada subnet 1. Tok 18 tolak 1 dapat 17. Sama macam yang lain. Kena tolak dengan 120 tolak 1 19. Untuk value IP pula, value IP ni 172.20.16.1. Dia macam ni value IP. Network address tambah 1, broadcast address tolak 1. Tengok ni 255 tolak 1 dapat 254. Macam ni 18. Kalau tambah 1 kalau tambah 1 sini dia akan jadi 1. Dia bukan sini tau. Sama juga yang bawah, semua buat benda sama. 1. Yang ni pun sama, tolak 254. So untuk LAN I2 pula, LAN I2 dia beza sikit dekat network address dia, tapi cara kira yang semua sama je. Bezanya dekat sini tau. Dekat sini kita tak boleh nak ambil balik yang dekat dalam table tu. Kita kena ambil dekat sini, addressing scheme ni. Kita kena ambil network address yang pertama, yang ni. Kita kena ambil yang ni. Kita tak boleh nak ambil yang dalam soalan table tadi. So kita ambil yang ni, kita letak sini. So dia tadi dekat dalam soalan dia bagi 240 host. So 208 yang dapat, yang melebihi 240 host, tidak kurang. So kita ambil 208, kita letak, kita buat kesesahan emas dia macam tadi. Tu kita tukar convert kepada hexadecimal. Tu number of value host macam tadi, sama je. Semua sama macam tadi. Addressing scheme pun semua sama macam tadi. LAN I3 pun buat benda yang sama juga. Untuk net Selangor pula, Selangor ni dia beza. Dia cara kira dia sama, cuma network address dia tak boleh nak ambil daripada jadual yang atas ni, sebab ni untuk only Ipoh, untuk Ipoh je. Okay, ini untuk Selangor pula. Selangor ni network address dia untuk LAN S1 ni, kita kena ambil balik yang dalam table soalan tadi, 172.30.16.0. Kita ambil balik yang tu. So host dia bagi dah soalan tu, kita just cari mana yang boleh melengkapi 650, yang lebih daripada 650. Jadi kita masuk, kita kira semuanya macam tadi kita kira, buat benda yang sama juga. Semua buat benda yang sama. LAN 2 ni sama macam tadi. Kita kena ambil yang ni, kita ambil dari sini. Daripada network address ni kita ambil dari sini. Kita tak boleh nak ambil daripada soalan punya jadual. Kita copy dari sini, kita letak sini. So sama untuk LAN S3 pun buat benda yang sama. So Melaka pula Melaka kita buat benda yang sama. Kita ambil dari soalan punya jadual table tadi. Tu kita kira, kita akan dapat jawapan dia. So macam tu lah kita nak macam tu lah dari saya cara mengira custom subnet mask. Okay, terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Amirul Syafiq bin Harudin. Nombor kad matrik 01 DDT21 F2062. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat connection LAN secara besar. Okay, let's go. First thing kita perlu buat adalah configure untuk setiap router. Kita mulakan dengan router Ipoh. Router kita akan tambah satu PC dan connectkan ke router. Kenapa kita perlukan PC yang lain untuk configure? Sebab kita tak boleh direct untuk config Ipoh, router Ipoh. So kita perlukan PC lain. Pada PC control tu, pergi ke desktop, kita pindah. Ok, kita enable, pergi ke config. So first thing kita perlu buat adalah set up hostname. So hostname untuk yang ini ialah Perak. Okay, sudah tukar, boleh nampak lah sudah tukar Perak. So, second kita perlu buat adalah kita kena enable password. Enable password PSC 0143. Lepas tu
kita perlu set untuk konsol pula. So kita pergi line konsol 0, kita login dan exit. Lepas tu kita kena pergi ke set password untuk virtual pula. So password sama juga PDP. Kita login, kita exit. Pada saat tu kita letak banner MOTD. Copy. Access only deposited to the full extent of the law. Okay, selepas kita letak ni, kita boleh start configure untuk IP lah. So first kita kena set up untuk ipoh ke internet. So kita ialah kabel SE00. Second valid. Okay, kita perlu buat ialah channel D0 jadi address ialah 172.16.2 255.255.252. Kita perlu shutdown supaya boleh connect ke internet. Lepas kita boleh exit. So lepas dah configure, dia akan jadi hijau. So next kita perlu setkan setiap route switch ni dengan IP tersendiri. IP untuk switch connect ke switch, connect ke router. So itu kita check kabel, check. So ipoh switch yang first address. So dia guna first, dia pakai 172.20.16.1 255.255.252 254. Sorry tadi katanya 254. Tak ada lagi. Kita tengok kabel. So dia masih tak ada.
kita kena no shutdown. Kalau kita dah no shutdown, dia akan naik lah. So kita pergi ke line console 0, masuk je lah ebt admin exit. So kita akan pergi BTP, dan BTP VTY silap saya. Pas BBT login. Okay. Kita boleh start setup untuk connection switch ke router. Perlu set untuk DNS server. Maaf, di HCP server. Sini kita pergi ke desktop. .40.19 dot yang ke 2. Dan server kita tak masuk pun tak apa. So next ialah kita perlu set tu access point. So di sini kita perlu setup tu ini. SSID ialah DFC 20143. Kita tak perlu tukar, coverage tak perlu, WPE DFC 20143. Okay. Kita setup ini. So semua akan disconnect sebab pointernya adalah lain. So untuk configure untuk smartphone kita tak boleh, kita hanya boleh configure pada sini saja. Jadi pada ID DFC 20143 DFC
setup ni, dia akan dapat connect balik semula. TLC 2143 CSK TLC 2143. So untuk laptop kita perlu cabut ini, kita gantikan dengan PC 300N. Kita turn on balik, kita pergi ke desktop, PC wireless. So pada sini kita tak apa-apa, so kita pergi ke profile, pergi ke edit, advanced setup, kita tukar ni dari 143. Ini kita tukar pada personal 0143 save connect network. Kita akan dapat connection untuk laptop seterusnya. Terus pada server DHCP kita perlu tukar IP 2 So, sekarang kita boleh try connect ke dari PC Rai Ipoh ke Selangor. So kita ping 172 30.16.10. Oh maaf, saya lupa nak set up dulu.
Lepas kita siap setup untuk semua IP, kita boleh check lah. So, kita akan check pada first, boleh ping pada PC5, ping 72.2.16.11. Kita dapatlah respon daripada PC5. So kita akan pergi ke PC2. So dia first akan time out sebab dia tak jumpa pada switch 4 dan dia akan pergi ke router. Router akan hantar request tu kepada tempat yang lain. Okay, pada PC2 dah boleh. So kita check untuk PC0 pula. Okay, 172.20.20.11. So sama juga, dia akan request time out first. Dia dah akan dapat ping. Okay, first pada router Ipoh. So kita akan gerak kepada Selangor pula. So ambil, kita sudah habis configure, so kita boleh cabut je terus dan kita connect ke Selangor punya. Dia sama, kita akan lakukan adalah first kita akan set up sama saja macam tadi. Enable, klik terminal. Kita kena set hostname Selangor, nak tukar nama. Kita enable secret TFC 20143. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Thank you.